di mana pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk kita menghayati surah Al-Qari'ah bermula dari pagi ini. Dan sebelum kita mulainya, saya mengajaklah kita semua marilah sama-sama kita mendahuluinya dengan umul kitab surah Al-Fatihah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan terima kasih di atas kehadiran semua, dan saya sekali lagi mohon maaf kerana keuzuran saya pada minggu yang lalu. Minggu sebelumnya alhamdulillah dapat kita habiskan surah Al-Adiyat sebelum ini, dan kemudian sebelumnya pula 2 minggu kerana kita menyambut Hari Kebesaran Islam. Ahlan Tuan Haji Ahmad. Selamat datang. Tuan Haji Ahmad Jantan, insya-Allah. Baik, surah yang ke-101 mengikut urutan surah-surah Al-Quran, surah Al-Qari'ah. Surah yang empunya 11 ayat. Surah yang biasa, kalaulah ikut tradisi kebanyakan masjid-masjid kita, imam-imam lama kita, termasuk seorang pembantu imam yang telah kembali ke rahmatullah, bila membaca surah ataupun menjadikan surah ini sebagai surah favourite untuk dibaca dalam rakaat pertama dalam solat Isya. Allahu'alam, saya sendiri belum berjumpa dengan hadis ataupun amalan sahabat yang memilih surah Al-Qari'ah ini dibaca dalam rakaat pertama untuk solat Isya. Tapi macam saya sebutkan tadi, secara peribadi bila surah ini dibaca dengan suaranya yang cukup merdu, pembantu imam almarhum amat kerap membacanya, walhamdulillah. Baik, surah ini kalau kita perhatikan yang empunya 11 ayat, secara umumnya ia terdiri daripada muqaddimah, iaitu 3 ayat pertama, pendahuluan. Kemudian diikuti pula dengan gambaran tentang 2 keadaan ini, keadaan manusia dan keadaan alam. Namun pada kali ini di ayat kelima, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qari'ah ini menyentuh tentang satu daripada fenomena kiamat, iaitu jibal, gunung ganang. Kemudian pada ayat-ayat selepasnya, iaitu daripada ayat 6 sehingga ayat 11, kita dapati bahawa inilah sebenarnya mesej yang hendak disampaikan. Bermula dari ayat 6 dan juga sampai kepada ayat 11. Manusia terbagi kepada 2. Ini berdasarkan kepada bukan pilihan yang Allah pilih untuk siapa-siapa orang-orang yang menyambut hari kebangsaannya pada 9 Ogos tergolong dalam golongan yang dikatakan sakulat mawazinu. Orang yang menyambut hari kebangsaannya pada 31 Ogos termasuk dalam golongan orang-orang yang pada ayat 8 khaffat mawazinu. Ia bukan pilihan Allah tapi pilihan manusia. Bagaimana untuk menjadikan mawazinnya itu sakulat ataupun khaffat. Sakulat berat, khaffat ringan. So kita yang menentukan
Dan insya-Allah inilah yang akan kita bahaskan pada sesi kita yang kemungkinan lah, sesi kita yang minggu hadapan dan sebagainya, insya-Allah, mana sempatlah, insya-Allah. So jadi dia terdiri daripada 3 kelompok ataupun 3 kelompok surah Al-Qari'ah ini. Muqaddimahnya, kemudian gambaran tentang kiamat dan juga apa yang berlaku selepas kiamat, di mana persoalan kalau kita perhatikan bila Allah gambarkan tentang kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ayat 4. Ini gambaran tentang manusia. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini tentang jibal, gunung ganang. Tapi bila mana selepas kiamat, gunung ganang dah tak ada cerita lagi. Yang hanya ada cerita sambungan dan berterusan adalah An-Nas, manusia. Dan manusia itulah sama ada saqulat mawazinu ataupun khaffat mawazinu. Kita kenali sedikit surah Al-Qari'ah, yang mana firmanullah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Qari'ah. Kita tak ada qari hari ni. Qari kita hari ni beliau cuma tahu tanya bab nahwu aja. Okey, insya-Allah. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Hari yang menggemparkan. Apakah itu hari yang menggemparkan? Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa itu Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Kalkatu sebahagian orang menamakan kupu-kupu. Sebahagian orang pula mengatakan bukan kupu-kupu pak, rama-rama, dia bilang. Jadi tak kisahlah sama ada kalkatu ke, kupu-kupu ke, rama-rama ke, ataupun yang seumpama dengannya, akan kita lihat nanti insya-Allah. Yang penting adalah manusia jadi seperti kalkatu, jadi seperti kupu-kupu ataupun rama-rama pada hari tersebut yang terbang berkeliaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung ganang menjadi seperti al-ihni, bulu, al-manfush, yang dihembus berterbangan. Gunung yang begitu pejal, yang begitu kukuh, yang begitu kuat, menjadi seperti bulu yang dihembus, terbang ke sana kemari. Dan inilah seterusnya message yang ingin disampaikan, iaitu فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka setelah berlaku demikian, manusia akan diberikan tempat untuk menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat, sakulat mawazinu, timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang radiyah, yang senang lenang. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan pula timbangan amalnya itu, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya atau tempat kembalinya adalah hawiyah. Sedap juga nama ni kalau dapat anak ke dapat cucu namakan hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah itu? Hawiyah itu adalah narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang panas membakar.
So inilah 11 ayat bukan 8. Kita perhatikan adalah daripada surah Al-Qari'ah. InsyaAllah sebelum kita menelongkar kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, kita kenali sedikit surah Al-Qari'ah ini secara umumnya. Ia merupakan surah Makkiyah. Memanglah sekali imbas saja kalau kita lihat surahnya yang mengandungi ayat yang pendek-pendek, ringkas-ringkas, kadang cuma 2 ayat, macam ayat terakhir, Narun Hamiyah. 2 perkataan aja menjadi 1 ayat. Al-Qari'ah malah ayat pertama pun 1 ayat je dan ia 1 perkataan. Itu ciri surah Makkiyah. Surah Makkiyah pun umumnya banyak memperkatakan tentang persoalan hidup selepas mati, persoalan kiamat dan sebagainya, berbanding dengan surah-surah yang diturunkan di Madinah. Jadi sekali imbas saja kita dah cukup ataupun dapat mengenali surah Al-Qari'ah ini adalah surah Makkiyah. Dan ikut sejarahnya ia diturunkan selepas surah Quraisy. Lebih tepat lagi surah ke-30 diturunkan. Ini mengikut kitab Tarikh Al-Quran. Ia berjumlah 11 ayat dengan topik utamanya ialah hari kiamat, 5 ayat pertama, dan kehidupan di alam akhirat, 6 ayat terakhir. Ini dibagikan kepada 2 bahagian. Kalau macam kita sebutkan tadi, yang bahagian kedua tu dari ayat ke-6, maka ianya ayat 4 dan 5 ia dipisahkan daripada persoalan kiamat itu sendiri, iaitu gambaran apa yang berlaku pada hari tersebut. So ini sedikit pengenalan, dan ia oleh kerana dinamakan surah Makkiyah. Sejarahnya surah yang ke-30 diturunkan selepas surah Quraisy. Bermakna ia pertama kali diperdengarkan kepada penduduk Makkah. Apakah penduduk Makkah meragui akan berlakunya kiamat? Ini persoalan pertama. Persoalan kiamat ni, apakah orang-orang Makkah meraguinya? Kalau kita lihat, banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang soal-soal kiamat, banyak diturunkan di Makkah. Macam disebutkan tadi juga pun. Ini sekaligus memberi maksud bahawa Al-Quran umpamanya lah. Macam contoh yang selalu ataupun sekali-sekala kita berikan, pasal dia ikut musim. Dia ikut musim. Al-Quran tidak pernah menggambarkan antara buah-buahan di dalam syurga itu adalah apa, Cik Zaridah? Durian Tak pernah pun. Kerana durian tidak kedapatan di tanah Arab. Agak-agak kalau Al-Quran menyebutkan tentang durian, orang-orang Arab sendiri pun bila mendengarnya, mereka bingung. Ini buah apa ni? Kalau sejenis minuman, Al-Quran berfirman, di mana Allah berfirman, macam pernah kita ambil sebelum ini, antara minuman di syurga adalah minuman yang lazat, yang menyelerakan, yang aromanya cukup menarik. Kana mizajuha zanjabila. Campurannya adalah campuran zanjabil. Apa zanjabil? Kita seingat saya bila ambil ayat ini aja, minggu depan cikgu besar belikan saya paket zanjabil. Zanjabil ni halia.
halia. Kita ni sini mungkin tak minum halia. Kita pun kenal kopi sarbat, teh sarbat apabila orang-orang daripada luar, orang-orang keturunan India, Arab dan sebagainya, mereka minum. Baru kita belajar minum. Kalau tidak, kita minum teh biasa je. Kopi biasa je. Dan sebagainya. Paling-paling kita campur pun misai kucing. Itu je. Tapi campuran halia agak asing bagi kita. Tapi ada disebutkan dalam Al-Quran. Sebab itu adalah minuman yang memang favourite di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan orang-orang Badui, sebagaimana yang kita maklumi, halia ni mereka jarang ketemu. Jadi bila mereka dapat sekali-sekala, ia dijadikan sebagai satu minuman istimewa. Mungkin ada umara ataupun pemimpin-pemimpin kabilah yang lain datang bertamu ke perkampungan mereka, ke kemah mereka, orang-orang Badui ini. So mereka akan menghidangkan minuman zanjabil, minuman yang bercampur halia. Ini contoh-contoh yang kita berikan adalah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bila mana berfirman, firman Allah ini bukan firman yang kosong-kosong, tak ada apa-apa pengisian, tidak. Macam contoh tadilah durian. Kalau durian ini difirmankan Allah antara buah-buahan dalam syurga, orang-orang Makkah yang tak bertemu durian akan kebingungan. Jadi, ayat yang turun untuk orang Makkah lebih sesuai untuk orang Makkah. Bermakna, kalau balik kepada persoalan tadi, apakah penduduk Makkah meragui akan berlakunya hari kiamat? Yes. Kalau tidak, buat apa Al-Quran nak turunkan bicara tentang hari kiamat kalau mereka tak meraguinya? Malah dengan cara untuk meyakinkan mereka. Dan di sinilah kita ingin hayati 3 ayat pertama ni. Allah berfirman, Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, apa dia hari yang menggemparkan itu? Ini ayat kedua. Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui dahsyatnya atau kedahsyatan hari yang menggemparkan itu. So ayat pertama, Al-Qari'ah, ini satu pemberitahuan, pengkhabaran. Mal-Qari'ah, ini satu pertanyaan. Apa dia hari menggemparkan itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Ini sekali lagi pertanyaan. Apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, macam disebutkan tadi, Al-Quran tidak akan berbicara tentang sesuatu yang tak relevan. Al-Quran juga tidak akan berbicara kepada orang yang padanya perkara itu tak relevan. Maka macam kita sebutkan tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang akan berlakunya kiamat itu, Al-Quran dalam usaha nak meyakinkan orang yang tak percaya, mungkin pada awalnya tak tahu, maka diberitahulah Al-Qari'ah. Kemudian dalam usaha nak memberi keyakinan kepada mereka ni,
Langkah pertamanya adalah dengan mereka perhatikan, dengarkan dengan teliti. Contoh yang selalu kita buat, minta maaf kalau siaran ulangan, contoh ini, dakwah ini ibarat macam, kalau nak diibaratkanlah, semacam bisnes. Dia mesti ada marketing strategi dia. Tak boleh dibuat begitu saja. Kan dalam Al-Kisah disebutkan, pembuat kasut, dia sampai ke pembuat kasut yang tak bijak, dia pergi ke sebuah pulau di mana penduduknya semua berkaki ayam. Semua penduduknya pakai kaki ayam. Jadi tak pakai kasut. So bagi dia no business. Dia balik. Berbanding dengan produser kedua, peniaga kedua, dia sampai ke pulau tersebut, dia dapati bahawa penghuni pulau itu tidak memakai kasut. Sedangkan dia pembuat kasut. Dia bilang, di sini aku ada bisnes. So, dakwah demikianlah. Jadi, untuk bisnes itu jalan, pertama, orang perlu tahu apa kelebihan produk yang dipromotkan itu. Apa kelebihan iPhone berbanding dengan Samsung? Contoh sehingga orang yang punya Samsung, hatta sebelumnya pun yang punya Samsung, beralih menggunakan iPhone. Apa kelebihan dia? So, bila dah diberitahu, baru orang tahu, maka orang akan terpikat, orang akan, kata orang itu, menggunakan, beralih pun. Jadi kalau kita perhatikan dalam dakwah yang dimaksudkan ini adalah dakwah begitulah. Dakwah bukan hanya setakat sesuatu yang diadakan gitu-gituan. Asal jangan tak ada, so adalah. Tidak. Dakwah ini bukan hanya sekadar ia diadakan, tapi ia memenuhi keperluan. Maka untuk itu perlu diberitahu Al-Qari'ah. Jadi nak buat orang perhatikan, Allah menggunakan metod pertanyaan. Mal-Qari'ah. Bukan setakat metod pertanyaan. Malah kekata Al-Qari'ah itu saja membuatkan orang duk terfikir, kata orang Kedah. Jadi orang terfikir, apa Al-Qari'ah ni? Yang mereka tahu Al-Qari'ah ni ialah satu alat mengetuk. Asal perkataan Al-Qari'ah, alat untuk mengetuk atau memukul. Qara'tul bab, aku mengetuk pintu. Maknanya ketukan tu biasanya berbanding dengan daqqa. Daqqa ni ketuk. Qara'a pun ketuk juga. Yang mana qara'a ni daripadanya lah datang perkataan Al-Qari'ah. Kalau kita balik kepada asal perkataan bahasa Arab tu. Tapi beza antara daqqa dengan qara'a, biasanya daqqa ni memadai dengan menggunakan, apa kata orang tu, jari kita. Jari kita. Maknanya orang yang dalam ataupun di balik pintu, yang dalam rumah dah dengar. Tapi kalau orang yang di dalam rumah tu jenis Pak Mat Tempe, sound dia ada rosak umpamanya, atau memang daun pintu itu sendiri tebal, buat daripada kayu nyatoh ke apa ke umpamanya, so mungkin perlukan alat, ataupun setidak-tidaknya nak kena ketuk ni gunakan siku ke, gunakan dagu ke, gunakan kepala ke umpamanya, biar orang yang kat dalam tu dengar. Ini baru qaraah. Jadi Al-Qari'ah, alat untuk mengetuk, terkadang bermaksud cara mengetuk.
Jadi bila disebutkan Al-Qari'ah, orang pasti akan tertarik untuk mendengar. Kemudian datang dengan soalan, Mal Qari'ah. Kemudian datang lagi sekali dengan soalan yang lebih panjang sedikit perkataannya. Wa ma adraka mal Qari'ah. So kita dapati bahawa ianya adalah marketing strategi yang digunakan dalam Al-Quran untuk menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang, orang-orang Makkah yang kalau berbicara mereka, dalam berbicara mereka kif halak, dalam bicara mereka wallah, dalam bicara mereka barakallahu fiik, ucapan-ucapan seperti ini memang kalau nak dikumpulkan kadang-kadang berbual setengah jam, ucapan kif halak diulang agak-agaknya adalah dekat tak banyaklah 14-15 kali. Jadi orang-orang seperti ini perlukan sesuatu suntikan untuk membuatkan mereka ini terperasan. Akhirnya menumpukan perhatian. Dan Al-Quran, orang-orang Arab sendiri, bila disebutkan Al-Qari'ah, ada dalam syair-syair di zaman jahiliyah yang mengertikan Al-Qari'ah dengan perkataan musibah. Musibah. Sesuatu yang pastinya tak ada seorang pun suka bila ia datang, bila ia menimpa. Jadi di sinilah kalau kita perhatikan 3 ayat pertama mukaddimah ini adalah satu metod Al-Quran untuk menarik. Dan ini bukan hanya pada surah Al-Qari'ah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa firman Allah, antaranya insya-Allah akan kita lihat bandingan. Surah Al-Haqqah pun Allah menggunakan metod yang sama. InsyaAllah. Ini asal perkataan Al-Qari'ah itu bermakna alat ataupun cara mengetuk. Dan ia juga bermaksud dengan makna musibah. Seterusnya, Al-Qari'ah ini adalah antara nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat banyak. Seumpama Al-Haqqah, surah Al-Haqqah ayat 1. Seumpama At-Tammah. Bagi teman-teman jamaah yang pernah bersama-sama dengan kita dari awal Juz Amma ni, kita telah pun melalui surah An-Nazi'at. Dan insya-Allah beberapa ayat pun akan kita lihat sebagai contoh. Surah An-Nazi'at ayat 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Surah At-Tammah juga salah satu di antara nama-nama hari kiamat. As-Sakhah. Ini ayat 33 surah Abasa. Begitu juga surah Al-Ghashiyah ayat 1. Perkataan Al-Ghashiyah pun salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibah. Ayat 1 surah Al-Waqi'ah. So ini antara nama-nama kiamat. Yang mana nama-nama kiamat ini selalu diucapkan waktu kita mengambil surah Abasa pun kita ada sentuh, surah An-Nazi'at pun kita ada sentuh, surah Al-Ghashiyah pun malah kita ada sentuh. Ini antara surah-surah yang telah kita ambil, kita lalui. Kita dapati bahawa ia secara umumnya nama-nama hari kiamat ini diambil daripada perkataan-perkataan yang menggambarkan suasana yang amat menakutkan. Macam Al-Qari'ah tadi. Cara mengetuk, seakan-akan kita diketuk. Ada sesuatu yang datang mengetuk. Sesuatu yang berlaku mengetuk. Dan biasa ketukan itu macam kita sebutkan, beza ketuk pintu dengan menggunakan jari dengan menggunakan sesuatu alat.
yang menggunakan suatu alat itulah Al-Qari'ah. Jadi ia menggambarkan tentang dahsyat kiamat ini berlaku. Dan dalam surah Al-Qari'ah Allah berikan dua gambaran. Keadaan manusia dan keadaan jibal. Mengapa dinamakan demikian? Saya masih ingat surah Abasa. Mungkin yang baru dapat bersama-sama dengan kita, kita selongkar sedikit. Bila yang tak diinginkan datang, datang. Ini slide juga yang kita guna pakai. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang as-sakhah. As-sakhah macam dah kita sebutkan tadi, salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Yang asal perkataan as-sakhah itu adalah suara jeritan yang dahsyat. Jeritan yang dahsyat. Pada hari yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang itu lari dari akhi, saudaranya. Orang yang masa hidupnya kat dunia ni dia bilang, engkau dengan aku ni macam aur dengan tebing, macam isi dengan kuku, macam durian dengan kulit dia lah. Maknanya begitu kamcing ho betul lah. Tapi pada bila kiamat ini datang, sesuatu yang tak diinginkan ini datang, dia pun datang, dia yafir, dia lari. Pernah kita berikan gambaran dalam bila kita melalui surah Abasa ni, minta maaf siaran ulangan, perkataan yafir itu maknanya larinya tak tentu arah. Sehingga kan tingkap daripada tingkat 17, dia pun nak lari daripada terjun saja. Itu yafir. Maknanya ada sesuatu yang dia takutkan. Itu yafir, lari. Dari saudaranya, min akhi wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari daripada bapanya, wa sahibatihi, lari dari isterinya. Ini memang banyak lah, kadang-kadang suami pun tak pasal-pasal pun dia lari daripada isteri dia. Wa sahibatihi, ini bukan setakat suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami pun ada. Wa bani, bahkan lari dari anak-anaknya. Jadi gambaran yang diberikan adalah gambaran yang amat menakutkan. Kenapa ya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini ayat 37, tadi 36. So surah Abasa ni. Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara yang cukup menjadikannya sibuk dengan hal dirinya saja. Dia tak ada fikirkan orang lain lagi. Dia langsung tak ada teringat. Bahkan dalam gambaran yang lain, di ayat yang lain, di surah yang lain, sampaikan ibu yang menyusukan anaknya pun tak ingat akan anak dia. Sampai gitu sekali. Gambaran ini amat-amat menakutkan. So inilah dia Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari yang menggemparkan. Kalau ikut asal perkataan asal tadi, hari yang mengetuk. Persoalan ini tadi, mengapa Al-Quran bertanya? Dan kemudian Al-Quran juga memberi jawapannya. Kan Al-Qari'ah pengkhabaran. Mal Qari'ah pertanyaan. Wa ma adraka mal Qari'ah, sekali lagi bertanya. Tapi bila masuk ayat keempat, Al-Quran memberikan jawapan. Itu yang agaknya bikin ayat-ayat Al-Quran ni sampai 6,000 ayat lebih. Kalau tidak tak sampai. Tapi pasal ada Quran sendiri tanya, Quran sendiri jawab. Al-Qari'ah bagi tahu. Mal Qari'ah tanya,
Wa ma adraka mal qari'ah. Tanya lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Ini Al-Quran sendiri jawab. Jadi Al-Quran sendiri tanya, Al-Quran sendiri jawab. Habis kita nak kena hafal. Itu yang bikin tak masuk-masuk ni. Agaknya adalah orang yang berfikiran demikian. Itu yang bikin Al-Quran ni banyak sangat ayat-ayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, jamaah yang saya hormati. Ini adalah metod Al-Quran. Cara Al-Quran untuk menarik perhatian. Dan bukan setakat kalau disebut narik perhatian, mungkin kita rasa ia tidak terasa buat kita. Ia macam seakan-akan tak relevan, tak ada kena-mengena dengan kita. Ini mungkin bagi orang-orang yang Nabi berhadapan dengan mereka, orang-orang yang jenis batu besar dah duduk kat kepalanya. Orang-orang musyrikin Quraisy yang kalau dengar satu dua kali belum tentu nak percaya. Tapi kita alhamdulillah orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang percaya, yakin. Dia tak relevan dengan kita ke? Ayat-ayat seperti ini. Tidak. Sebenarnya ayat-ayat dialog dalam Al-Quran inilah yang membuatkan dialog dalam Al-Quran beginilah yang membuatkan kita merasakan begitu lazatnya membaca, begitu nikmatnya mendengarkannya. Sedap dibaca. Dan bila ada orang membaca, ia begitu mengenakkan. Kita pun maklum, Ibnu Mas'ud pernah diminta oleh Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bacalah sesuatu dari Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud bertanya balik kepada Nabi, apakah aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Nabi tanya balik. Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, bacalah, aku ingin mendengarkan daripada selain dariku. Maka Ibnu Mas'ud pun membacalah firman-firman Allah dari permulaan surah An-Nisa itu sendiri. Ala kulli hal, akhirnya bila sampai kepada satu ayat di mana ia kemudian menyedari Nabi sedang menangis. Jadi kalaulah kepada Nabi ayat-ayat seperti ini cukup menyentuh, takkanlah kepada kita tidak menyentuh. Lagi-lagi bila dibacakan oleh orang-orang seenak suara Haji Syarif, seenak suara Haji Gani dan yang sewaktu dengannya, lagi cukup terharu, Masya Allah, kari-kari jemputan ni, Masya Allah. Tadi disebutkan, kita beralih kepada tadi ni, saya ghostan sikit, maaf. Salah satu di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Kan yang pertama sekali. Dari surah Al-Haqqah ayat 1. Kita ingin melihat secubit perbandingan antara permulaan surah Al-Haqqah dengan Al-Qari'ah. Kedua-dua baik Al-Haqqah dan Al-Qari'ah adalah nama-nama hari kiamat. Semuanya memberikan gambaran yang menakutkan. Kita lihat bandingannya sedikit dan selepas ni saya akan persilakan teman-teman jamaah untuk berkongsi. Al-Haqqah, ini dari surah Al-Haqqah dulu. Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Kita lihat bandingannya surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah.
macam ada kesamaan. Kita kalau tidak menggandingkan, ni saya ingat lagi input daripada Cikgu Subki, kalau kita tak gandingkan, macam mana kita nak bandingkan? So kalau kita lihat Al-Haqqah, bandingannya adalah Al-Qari'ah. Ayat kedua, Allah bertanya, Mal Haqqah. Di surah Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Ayat ketiga, Wa ma adraka mal haqqah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nampaknya macam dari segi lafaz-lafaz kita tak nak cakap lah kan. Kecuali Al-Haqqah. Kelihatannya berlainan. Tapi kalau dari sudut metodnya, cara, ia kelihatannya sama. So, inilah yang ingin saya dapatkan input daripada teman-teman sekalian. Di ayat keempat surah Al-Haqqah, Allah berfirman, Kazzabat Samud wa 'Adun bil Qari'ah. Telah mendustakan Samud kaum Nabi Allah Saleh, wa 'Ad sebelumnya kaum Nabi Allah Hud, bil Qari'ah, dengan Al-Qari'ah, kiamat ini. Di ayat yang keempat surah Al-Qari'ah itu sendiri, Allah berikan gambaran, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia itu menjadi seperti kalkatu yang terbang berkeliaran. Kita terperasan tak perbandingannya? So di sinilah saya ingin sedikit input daripada teman-teman. Bukan tujuan nak mengetes, kata orang. Mengetes ni bukan bahasa Jawa Bukan nak menguji, tapi saya ingin dapat sedikit input daripada teman-teman yang terperasan perbandingannya. So macam saya sebutkan di awal tadi, sesi kita ini saya nak dapat sharing lah daripada antum semua. Kalau ada yang ingin memberikan input, kita persilakan untuk unmute kan, insya-Allah. So kita buka. Ada? Silakan. Sama ada bandingan-bandingan ini yang apa daripada mana-mana sudut lah, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wajib Roslan ke? Ya. Okey, silakan. Perbandingannya ialah dalam surah Al-Haq ada tanda-tanda hari kiamat. Okey. Sementara surah Al-Qari'ah itu yang saya nampak lah. Sekali lagi, Al-Haqqah tu ada tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kat mana tanda-tandanya? Lebih detail lah, macam ada angin ribut, ada angin ribut lagi apa ya, ada petir ya. Petir bukan PAP okey. Okey. Ustaz, okey, tu satu. Syukran. Al-Haqqah kan? Al-Haqqah itu apa, pasal ada Samud dengan Ad tu. Ni siapa? Tu SK ke? SK. Okey. Sahih. Ini pasal kaum Samud dengan kaum Ad, itu terus langsung Allah kasih kiamat kecil, ni lah kiamat
kecil gitulah. pada Oh. dia mereka. Apa tu saya punya penelitian yang sempit lah. Masya Allah, lewat tu, lebar tu. Fuh. Itu apa, saya ingat tu Allah straight kasih musibah Okay. kiamat kecil pada Ad dan Samud lah. Itu je. Okay. Yang Al-Qari'ah tak ada lah. Al-Qari'ah Umum aku. masih umum lah. Okay, Masya Allah. Dan gambar ini terus direct. Itu. Atau yang you nak cakap, kalau saya boleh simpulkan apa yang saya faham Haji SK, apa tadi SK? Sulni Kasim? Tu macam DJ je. Okay. Maknanya Al-Haqqah ni bila mana jawapannya Allah berikan penerangan tentang Terus kepada tentang benda yang telah pernah berlaku ke atas Samud dengan Ad. Example lah. Contoh, example ataupun contoh. Sedangkan di surah Al-Qari'ah bandingannya tiada. Maknanya ada sesuatu yang kalau kamu nak refer yang dah pernah berlaku pada Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah. Tapi yang dalam surah Al-Qari'ah benda ni belum pernah pun berlaku. Manusia jadi seperti kalkatu terbang berkeliaran. Gitu Betul. Lebih kurang lah Yes. dengan olahan saya. Okey, syukran. Ada yang lain insya-Allah? Boleh tahan 2 input ni so far. Saya tak terfikir pun kat situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Tuan Haji Ahmad ke? Ini saya ini soalan Ustaz, bukan jawapan. Soalan Okey. Sebelum soalan kita berikan, mungkin ada yang nak berikan input yang saya tanyakan ni. Kalau tidak baru saya persilakan dah Tuan Haji Ahmad, insya-Allah. Ada tak yang lain? Ya, Haji Zaitun. Dalam surah Al-Qari'ah, manusia itu akan seperti kalkatu. Kalkatu tu dia actually anak-anak Ustaz. Okey. So dia anak-anak yang berterbangan. Dia ada satu fasa dia akan mempunyai kepak. So dia tu berterbangan, maknanya dia tak ada value lah. Maknanya mudah kalau kita nak bunuh ataupun maknanya mudah cedera ataupun very fragile. Sama juga perbandingannya sama juga dengan kaum Samud dan Ad, di mana mereka itu dihapuskan oleh Allah SWT dalam keadaan yang mereka tu jadi debu. So nak menunjukkan bahawa kedua-duanya, maknanya kaum Samud, kaum Ad dan maknanya manusia semua secara amnya tidak mempunyai kuasa untuk melawan kuasa Allah SWT. Betul ya? Okey, syukran. Assalamualaikum Ustaz. Nanti saya komen sikit Haji Zaitun. Ini nampaknya more to kesamaan compared to perbandingan Saya. Okey, tapi you bandingkan dua ayat ini, especially ayat 4 dengan kedua-dua ayat 4 ni, Al-Haqqah dengan Al-Qari'ah. Itulah kesimpulan yang you buat. Alhamdulillah, pun terima kasih banyak. Masya Allah. Tadi ada yang nak bersuara? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pendapat saya, Al-Haqqah ni menciptakan azab yang telah ditimpakan. Walhal Al-Qari'ah ni gambaran secara umum keadaan yang akan kita hadapi atau kita alamilah bila hari kiamat berlaku. Itu yang saya fahamkan. Jadi Al-Haqqah Haja Latifah maksudkan ia azab sudah diberi azab lebih awal. Okey. InsyaAllah. Jadi yang ini secara umum lah. Okey, syukran. Ustaz, saya nak tambah. Silakan Tuan Haji Roslan. Mungkin surat Qari'ah ni secara umum sebab
ia diturunkan lebih dahulu daripada surah Al-Haqqah. Ya ke? Is it? Al-Haqqah turun dulu ke Al-Qari'ah turun dulu? Atau Al-Qari'ah turun dulu Ha. Al-Haqqah yang keberapa turunkan? Yang ke-54. 54. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Al-Qari'ah yang ke-11. Hmm. Is it 11? Oh no, 11 ayat. Sorry. 11 ayat. 30. Yang ke okey. 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 But is it betul Ustaz? Ya. Is it betul? Qari'ah dulu. Al-Haqqah. Al-Qari'ah dulu betul. Ha. Okey. Cuma Al-Haqqah yang disebut 54 saya nak kena check balik lah. Tapi Itu ayat 54 ayat bukan ayat kali. okey. Tapi is it confirm Al-Haqqah turun terkemudian selepas Al-Qari'ah? Itu saya nak kumpul dengan Ustaz lah tu. Saya pun nak kena check balik lah reference saya, insyaAllah. Tapi kalau secara umumnya, bila kita lihat surah-surah seperti Al-Haqqah ini yang diletakkan bukan di juz amma, biasanya dia turun terkemudian. Itu umumnya lah. Okay. Tapi tak boleh cakap. Sebab surah, kalau kita lihat yang tidak berada dalam juz amma pun, seperti surah surah Al-Muddassir, kan? Al-Muzammil, itu antara surah-surah yang awal diturunkan. Tapi bukan dalam juz amma. Okey, ada tadi yang ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Ruslan. InsyaAllah. Ada tadi input yang nak ditambah lain? Kalau tak ada, saya balikkan pada tadi Haji Ahmad tak silap saya yang nak tanya. Ya. Ha. Ini Ustaz, berkenaan dengan hari kiamat. Berbagai cara telah diterapkan dalam Al-Quran. Ini Ustaz, berkenaan dengan hari kiamat. Berbagai cara diterapkan dalam Al-Quran. Maaf macam ada echo gitu, macam itu dari soalan saya juga. Okey. Sekarang disturb lagi tak? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Ini elok ni. Saya set ni ada. Ini Ustaz, berbagai cara Allah SWT turunkan ayat-ayat di Al-Quran berkenaan dengan hari kiamat. Tapi sebenarnya manusia ni yang begitu angkuh, dan utamanya kepada siapa sebenarnya yang diingatkan ini. Yang saya tahu katanya para musyrikin alis. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang telah beriman? Okey. So itu pertanyaan itu ya, macam tadi kita buat ni kan, apakah ia tidak relevan untuk kita, seakan-akan ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy Makkah, kita yang bukan orang Quraisy, bukan orang Arab, bukan orang Makkah, bukan orang masa mereka pun, tak relevan rasanya kan? Okey, syukran. Ada di antara teman-teman yang nak tolong jawabkan soalan Tuan Haji Ahmad? Ya. Siapa tu? Maaf. Itun. Okey, Hajar Zaitun. Okey. Okey. Kan dah tahu bahawa kita dah seringkali diulang-ulang al-ibrah bil umumi lafazlah bil khususi sabab. Maknanya setiap sesuatu tu pengajaran yang Allah datangkan ataupun ancaman dan sebagainya bukan hanya kepada yang ada dalam cerita itulah, ataupun contoh sebagaimana kaum Samud dan kaum Ad telah dihukum oleh Allah. So that doesn't mean cerita tu berkisar ataupun khusus bagi mereka, tapi sebenarnya dia
pengajaran buat kita, maknanya jangan mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu yang mana mereka itu mengingkari Allah. So setiap ayat ataupun setiap pengajaran di dalam Al-Quran tu adalah untuk kita sebenarnya. Orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, yang membaca dan mentadabbur. Selain daripada Cermin lah. mereka. Nah, siapa tadi bersuara? SK. SK. Tak ada suara pun, kasih yang lain. Okey. Beliau menafikan. Okey. Boleh tak kita katakan Ustaz, ini disebabkan walaupun orang tu mengaku bahawa dia beriman, tapi dalam Quran ada dua penerangan yang patut kita ingatkan, iaitu satu penerangan yang jelas dan satu penerangan yang samar. Dia dikatakan kalau kita selalu mengikut penerangan yang samar tu, kita akan Mutasyabihat. kita dengan cara tak langsung nanti terikut-ikut dengan fikiran kita sendiri, ya, kita mengamalkan itu, jadi merosakkan seseorang itu disebabkan oleh suka sangat dengan untuk mencari dan kesilapan yang lain. Okey. Itu yang saya Itu juga salah satu poin. Macam Haji Aitun pun share tadi, pun satu poin juga. Sekaligus bermakna ia relevan untuk semua, kerana akhirnya pengajaran itu adalah kita ambilnya daripada inti pengajaran. Dan kita sedia maklum bila disebut pengajaran ataupun peringatan, doesn't mean bermakna, let's say saya beri contoh je lah. Kita ni dalam bab-bab ini kita memang bukan tak ada ilmu langsung pun, tapi act saja nak bawa contoh. Ni contoh je lah. Umpamanya seorang tukang masak tu, dia masak satu masakan. Dia bila masak, let's say lah, dia masak biryani dam, contoh je lah. Ini sebut pasal biryani ni memang favourite lah kan, biryani dam. Lalu bila dia minta orang lain rasa, orang lain bila rasa sedap, tapi bagi dia mungkin rempah ratusnya ada sesuatu yang kurang. Bila dia rasa kembali, ataupun ada orang yang dia dalam bab masak okey, tapi bila part merasa ni, dia dapat detect, oh ini yang dia rasa kembali, ataupun ada orang yang dia dalam bab masak. Saya sambung insyaAllah. Saya dah rasa awak punya biryani ni, tapi saya rasa awak punya ketumbar kalau awak dapat kurangkan sikit. Wallahualam kalau masak biryani ni ada ketumbar. Ni contoh je. So maknanya lain kali dia masak, dia bukan tak tahu masak, dah tahu masak, tapi kurang sempurna. Dia dia kurangkan ketumbar seperti mana yang disarankan. Kali kedua, bila dia masak ni, dia bilang, awak punya rempah kari ni, kalau awak kurangkan, awak tambahkan sikit rempah biryani. Rempah biryani bagus, raju punya rempah biryani. Oh, maaf, kita bukan promote. So, jadi tahu dengan kita dapat improvekan pengetahuan kita. Beza jadi kalau kita lihat pengetahuan, pengkhabaran, ibrah yang didatangkan oleh Al-Quran, memang
dia pada ayat yang sama juga kadang-kadang kita dapat mengambil ibrah ataupun iktibar daripadanya pada kali ini poin yang ini. Poin A contoh. Tapi dari kali yang lain, ayat yang sama, surah yang sama, kita dapat selain daripada yang A tu, kita dapat mantapkan yang A dan ditambah dengan B pula. Ini adalah kalau kita lihat keluasannya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa menafikan apa yang Haji Ahmad sebutkan, tanpa juga menafikan apa yang Haji Aitun tadi juga mendetailkan, saya punya input ni sebagai satu tambahan aja. Bermakna ibrah ini sentiasa akan didapat. Kalau saya boleh guna pakai kata-kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya ni tentang erti hidayah itu sendiri, ia maknanya ibrah ini, hidayah ini, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah datang untuk kepada siapa saja. Orang awam maupun untuk Pak Kiai. Siapa je. Jadi bukan bermakna orang awam ni kena baca Quran, Pak Kiai tak payah. Pak Kiai tinggal baca Quran aja. Tak, Pak Kiai pun nak kena baca Quran. So inilah sedikit berkaitan dengan, sedikit tambahan sebenarnya berkaitan dengan soalan Haji Ahmad tadi. Masya Allah. Syukran Tuan Haji Ahmad. Satu apa kata orang itu apa, pemerhatian dan penelitian yang cukup baik, dan syukran juga Haji Aitun kerana berkongsi, insya-Allah. Ada yang lain? Ada yang lain, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih. Silakan. Pasti relevan dah Ustaz. Sebab apa Allah kabarkan memang kita nak kena ujung-ujung pun kena jumpa, kena ujung-ujung tu maksudnya? Ujung-ujung pun nak kena face all this tu. Mesti relevan punya. Kalau tidak buat apa nak, mesti relevan punya lah Ustaz. Pasal ujung-ujung pun kita kena face kan. Kita pergi wazan macam mana kan, timbang berat apa gerbak-gerbu, ya Allah wa yazubillah. Itu macam mana tu? Pasti relevan punya Quran. Ya betul. Keren. Okey. Dan kerelevanannya itu, minta maaf cikgu ya, saya merosakkan bahasa Melayu. Untuk semua orang, untuk semua ketika. Bukan maknanya macam saya sebutkan tadi surah Al-Qari'ah ini ada sesetengah imam suka membacanya pada rakaat pertama untuk solat Isyak. So dia sesuai dibaca untuk solat Isyak saja, sudah barang tentu tidak. Hatta kalau solat Zuhur pun, solat yang sir, yang tak dibaca kuat pun masih tetap relevan. Ala kulli hal, dan terima kasih sekali lagi di atas input yang banyak yang diberikan. Alhamdulillah saya sendiri dapat menemui perkara-perkara yang saya juga tidak terperasan ataupun belum terperasan tentang gandingan dan bandingan antara permulaan surah Al-Haqqah dengan surah Al-Qari'ah sendiri. Jadi bila Allah ayat keempat khabarkan dalam surah Al-Haqqah benda ni dah berlaku kepada kaum Samud dan Ad, sedangkan ayat 4 bahkan ayat 5 pun benda ni belum berlaku, manusia belum jadi kalkatu, anai-anai. Sebab perkataan Farash ni insya-Allah akan kita ambil tadi Haji Aitun sebut anai-anai kalkatu. Tapi kalau kita lihat kepada asal perkataan Farash itu ianya dalam bentuk moth iaitu apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu atau
Ataupun ramah-ramah. Okeylah. Sebab Ada je, kadang-kadang orang kita ni sebut kupu-kupu dengan makna ramah-ramah. Kadang sebut ramah-ramah dengan makna kupu-kupu. Alah kulihal lah. Tak kisahlah. Yang penting dia dua dari spesies yang, dari kelompok spesies yang hampir sama. Ini tengok kalau segi masa mungkin tak sempat lah untuk kita laluinya pada kali ini. Walaupun demikian, mudah Allah menunjukkan kuasanya ke atas manusia seperti mana Samud dan Ad yang dihapuskan. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan, sedikit tambahan daripada saya, kita pun terperasan bandingannya. Bila Allah sebutkan kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah, al-qari'ah yang difirmankan dalam surah al-qari'ah, Allah menggunakan perkataan al-qari'ah. Kalau merujuk kepada dapatan Tuan Haji Roslan tadi, surah Al-Haqqah datang terkemudian selepas Al-Qari'ah, bermakna Allah mengguna pakai perkataan Al-Qari'ah untuk makna azab yang ditimpakan ke atas Samud dan juga Ad. Yang dua kaum ini, Samud dan Ad, adalah kaum Arab. Maaf. Yang orang-orang Makkah sendiri pun tahu sejarah mereka. Di mana tempat kediaman mereka. Kaum Samud dan kaum Ad. Nabi bila mana menuju dengan para sahabat menuju ke Tabuk, melalui kawasan yang pernah Allah timpakan kepada Ashab al-Hijr, iaitu kaum Samud ini. Nabi minta para sahabat bersegera lalu cepat-cepat. Kat sana ada sumur air, jangan ambil air daripadanya. Sebab kemudian Nabi SAW sabdakan, yang lebih kurang maksudnya, aku tidak mahu kamu ditimpakan dengan azab yang pernah menimpa mereka. Jadi sedikit tambahan, macam perkataan selain daripada perkataan Al-Qari'ah diguna pakai dalam pengkhabaran tentang kaum Samud dan kaum Ad, Al-Haqqah juga salah satu di antara nama-nama hari kiamat kan, seperti mana yang ditafsirkan oleh para ulama, secara umumnya lah, sebagainya. Maka kita secara tidak langsung kita dapati perbandingan ini sekaligus memberikan antaranya yang mana kalau nak sikit dapat pengetahuan daripadanya, refer kepada kisah yang refer kepada azab yang pernah menimpa kaum Samud dan kaum Ad. Selain daripada dua kaum ini, kisah-kisah dalam Al-Quran kan banyak. Kisah Firaun, kisah yang sezaman dengannya, Haman, Qarun, kisah kaum-kaum yang lain. Dalam surah Yasin, kisah kaum Ashab al-Qaryah. Sebagaimana sebahagian ulama menafsirkan dan ia tak disetujui oleh Imam Ibn Katsir, iaitu orang-orang Antakya. Menggambarkan biasanya terdapat di balik kisah mereka ini azab yang diturunkan kepada orang-orang yang ingkar. Jadi referlah kepada kisah mereka. Rujuklah kembali kepada sejarah yang pernah menimpa mereka. Musibah, Al-Qari'ah salah satu maknanya, kita katakan tadi diguna pakai untuk makna musibah. Musibah yang pernah menimpa mereka.
Jadi kalau surah Al-Qari'ah ini Allah berikan gambaran yang lebih dahsyat daripada itu. Sebab kaum Samud dah dihancurkan oleh Allah. Kaum Samud, kaum Nabi Hud. Kaum Ad, kaum Nabi Saleh. Dua kaum Arab yang kita dah maklum sikit masa dulu pernah kita bahaskan orang-orang Arab Aribah dengan orang-orang Arab Musta'ribah, orang-orang Arab Ba'idah dengan orang-orang Arab yang mana mereka ini kesimpulannya adalah orang-orang Arab yang dah dipupuskan oleh Allah. Dah dihapuskan, dah tak ada lagi bangsa ini. Tak ada lah. Kita katakan umpamanya lah contoh je. Contohlah, saya ambil contoh nama saya je lah. Contoh Jazair bin Jumad As-Samudi umpamanya. Dengar balik Samudi ni apa? Oh, daripada keturunan Samud. Tak ada. Memang tak ada. Daripada keturunan Samud, daripada keturunan Ad. Sebab mereka ini adalah jenis orang-orang Arab dalam kategori Arab Ba'idah, iaitu orang-orang Arab yang dah dihapuskan. So, walaupun demikian, kisah mereka masih dapat diketahui sejarah mereka dan sebagainya. Berbanding dengan surah Al-Qari'ah, sedikit tambahan ia adalah totally sesuatu yang in future, yang akan berlaku, yang nampaknya musyrikin Quraisy ini meragukan berlakunya sebab dia belum telah terjadi. Mungkin slide-slide ini adalah antara yang terakhir sebelum kita akhiri sesi kita ni. Ini ayat-ayat daripada surah Yasin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Apabila mereka diingatkan tentang huru-hara dan balasan akhirat, mereka bertanya secara mempersenda, bilakah datangnya hari akhirat yang dijanjikan itu? Jika betul kamu orang-orang yang benar. In kuntum shadiqin. Ayat 48. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Jadi dalam penantian mereka, cabaran mereka terhadap berlakunya kiamat, Allah datangkan contoh yang pernah berlaku bagi kaum yang terdahulu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Sayhah wahidah ini pernah berlaku ke atas kaum Ad. Hanya menunggu suatu pakikan saja dengan secara mengejut. Akan binasalah mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar. Wahum yakhisimun. Ayat 49. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan, iaitu nak tinggalkan wasiat. Atau mereka yang berada di luar, wala ila ahlihim yarji'un, sempat kembali kepada keluarganya. Isteri dah siapkan makan. Nak balik, nak lunch dengan isteri, tak sempat. Bergedil dah goreng pun, tak sempat nak makan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi. So itu gambaran yang Allah pernah berikan. Apa yang pernah berlaku pada kaum Ad, pada kaum Samud ni. Wa nufikha fis sur, dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala. Ini belum lagi. As-sur ni belum ditiupkan. Memanglah Baim dah tiup saksofon. Kasim Selamat punya. Tapi sur, sangkakala ni belum lagi. Fa'iza hum minal ajdas. Orang-orang telah mati apabila berlakunya, semuanya segera bangkit ila rabbihim yansilun. Keluar dari kubur masing-masing untuk menghadap Rabbihim, Tuhan mereka ini. Qalu. Mereka berkata pada ketika itu, ya wailana. Orang-orang yang tidak percayakan hidup semula tu berkata, man ba'athana min marqadina. Aduhai celakanya kami, siapakah yang bangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah.
wa sadaqal mursalun, dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul. So inilah yang nak kita lihat. Gambaran apa jua, kiamat pasti datang. It is one. Satu. Dan ia pasti datang secara tertiba. Secara tiba-tiba. Sesuatu yang tak dijangka. La yastati'una tawsiyatan. Tak sempat nak tinggalkan wasiat. Nak tinggalkan pesanan. Tak sempat nak balik kepada keluarganya. Wala ila ahlihim yarji'un. So ini pasti akan datang secara tiba-tiba. Sama ada Al-Qari'ah ke, Al-Haqqah ke, ataupun azab yang pernah ditimpakan kepada kaum Ad, kaum Samud pun datang secara tiba-tiba. Surah Al-Anbiya ayat 40. Bal ta'tihim baghtatan. Bahkan sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara baghtah, secara tiba-tiba. Fatabhatuhum, lalu mereka menjadi panik. Fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Mereka tidak sanggup untuk menolaknya. Jadi panik, jadi kalang kabut. Itu yang tadinya dalam surah Abasa tu, mereka yafirrul mar'u min akhi, lari daripada saudara-saudaranya, daripada ibunya, ayahnya, isterinya, anak-anaknya. So kesimpulannya adalah bila kiamat datang, dia akan datang secara tiba-tiba. InsyaAllah bila mana kita menjangkau ayat 4 dan seterusnya, kita antara yang akan kita bawa satu kesimpulan bahawa Allah ni maha pengasih. Allah ni maha penyayang. Kiamat akan berlaku secara tiba-tiba, tapi Allah masih nak mengkhabarkan akan adanya kiamat-kiamat kecil, tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil maksudnya tu. Maknanya tanda-tanda kecil bila dah ada, akan datanglah tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ni belum. Jadi bila hari apa? Ya, ada hadis mengatakan hari Jumaat. Kiamat tak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Jumaat yang mana satu Jumaat Kliwon ke? Jumaat Regi ke? Umpamanya, ini ikut kalender orang Jawa. Umpamanya, Jumaat mana? Black Friday ke? Umpamanya. Ataupun Jumaat yang mana satu? Hari ini kita boleh agak, sekarang ini hari Isnin. Lagi 4 hari Jumaat. Aku kena kerja lah. Umpamanya kan? Kena datang masjid. Dan sebagainya. Kita boleh jangkakan. Tapi bila mana, macam mana kita dapat jangkakan? Kita boleh tengok kalender apa? Kita boleh buka apps. Tapi kalau sekiranya matahari tu dah diterbitkan daripada barat menuju ke timur, kalender apa yang kita nak gunakan? Ini yang tiba-tibanya ni. So nantilah insyaAllah ini ayat 4, 5 dan seterusnya kita akan selongkar dalam pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas kesudian bersama-sama, dan dalam waktu yang sama itu juga terima kasih di atas input, sharing yang diberikan insyaAllah. Kita akan sambunglah dalam sesi yang akan datang, dan seperti mana biasa nanti untuk notes untuk yang ini ni akan saya send lah kemudian insyaAllah. Yang biasanya kita minta jasa baik Cik Zahida dan Cik Ulu juga Cikgu Besar untuk kongsikan insyaAllah. Baik, kita berhenti di sini dulu. Mungkin ada di antara yang ingin bertanyakan sesuatu dan sebagainya, dipersilakan insyaAllah.
Ustaz, Ya, Tuan Haji Roslan okey. kita tak tahu bila hari kiamat akan berlaku, You tahu? tapi so banyak umat akan tak dapat jumpa. Tak dapat jumpa. Ya. So adakah itu maknanya dia terselamat? Layak macam Haji Ahmad Jantan cakap lah, mungkin akan terjadi pada sekian sebilangan umat ajalah, tak semua umat. Ya. Tapi sebilangan tu siapa? Kita dah boleh tahu tak? Tak tahu. Mungkin sebilangan tu kita juga termasuk pun. Kita termasuk dalam kelompoknya, dalam golongannya. So kalau boleh kita tak nak jumpa lah. Dia tak nak jumpa sebab azab Betul. Ya? Memang ada hadis pun menyatakan bahawa orang-orang beriman ni akan dimatikan oleh Allah terlebih dahulu kan. Jadi yang tinggal di atas muka bumi akan berhadapan dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha, tentang al-qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabsut, ni semua ni mudah-mudahan kita tidaklah dalam golongannya lah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji Roslan. Ada yang lain insyaAllah? Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama dan menjayakan pengajian yang diadakan oleh Masjid Kampung Siglap ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa terpandu untuk insyaAllah nantinya lah akan kita selongkar juga topik ataupun bahagian yang terakhir dari surah Al-Qari'ah ini, iaitu tergolong dalam golongan orang-orang yang berat timbangan amalnya, insyaAllah. Berat walaupun tak banyak. Dia sesuatu tu bukan kerana banyak dia jadi berat. Mungkin tak semestinya. Memanglah Kualitasnya. mungkin kerana kualitasnya ataupun jenis barangannya itu sendiri. Waduh. Nah, jadi itu yang nanti insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya lah. Terima kasih sekali lagi. Yuk, sebelum kita bersurai, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, aku qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamualaikum.